Pendengar Ria 897 FM, kita bertemu lagi dalam ruangan misteri jam 12. Kita akan mulakan dengan kisah yang dihantar oleh pendengar kita. Dan ini ada satu soalan sebenarnya untuk Syed Zahurin sebagai membuka tirai ruangan ini. Katanya di sini, Salam Din dan Syed Zahurin, cerita saya mengenai tanda-tanda permulaan di sihir. Dirasalah adakah itu tanda-tanda permulaan sihir, iaitu waktu saya bermimpi dipatuk ular tedung dan bangun mencari ular dan tanda di jari kaki. Lagi saya nak tambah apabila saya sedang menonton bola sepak pada jam 3.30 pagi. Tiba-tiba badan macam ditusuk sebelah pedang dan saya meraung kesakitan. Jadi apakah maksud di sebalik kesakitan yang saya alami ini? Adakah disihir betul ataupun bagaimana? Okey, daripada apa yang diceritakan tu, saya boleh menganggarkan mana apa yang pengalaman yang dirasai itu sebenarnya adalah salah satu contoh seperti seseorang itu disihir. Tapi sihir itu dia akan melibatkan, dia akan menyerang tulang belakang dan pinggang. Dan antara mimpi itu juga ada bermaksud seperti ular, dan seperti binatang-binatang buas, ataupun seperti kita berada di tempat-tempat yang kotor, yang najis. Dan ada banyak macam unsur-unsur seperti yang menyeramkan yang kita tidak faham. Sebagai contoh, kita akan bermimpi seperti adanya macam kita menaiki kenderaan. Itu tandanya mana kita sedang diperhatikan atau di-scan. Ataupun kita mimpi melihat cermin, atau kita mimpi berbuduk di tempat yang kotor, atau kita berada di kawasan danau atau tasik atau laut yang ada kena-mena dengan air. Itu maknanya kita sedang diperhatikan. Itu adalah satu tanda-tanda yang besar kemungkinan kita akan disihir. Dan macam contohnya serangan seperti ditusuk pedang, itu adalah contoh mana orang tu sudah pun disihir. Dan kita tidak lihat apa-apa, tapi kita dapat rasakan seolah-olah seperti ada sesuatu yang tajam seumpama pedang menikam. Dan itu memberi gambaran mana ada sesuatu permainan yang sedang dilakukan. Dan itu kita boleh katakan sebagai ada percubaan untuk disihir. Baik, terima kasih. Kisah selanjutnya daripada seorang pendengar dari Malaysia. Salam sejahtera kepada pendengar Misteri Jam 12. Saya ingin menceritakan cerita pendek yang berlaku sekitar tahun 90-an. Kisah-kisah ini diceritakan oleh sahabat saya yang tinggal di kuartus polis. Pada ketika itu, ada satu kes pembunuhan yang ngeri yang berlaku di Sabah, di mana seorang wanita telah dibunuh dengan begitu kejam sekali. Tubuhnya dikerat kepada 7 bahagian dan mayatnya diletakkan ke dalam beg pakaian sebelum dibuang. Beg yang digunakan untuk meletakkan mayat itu, menurut cerita, tersimpan di dalam balai pada masa itu. Disebabkan itu, berlaku gangguan di mana pintu rumah penduduk yang tinggal di kuartus tersebut akan diketuk di malam hari. Dan apabila dibuka pintunya, akan berdirinya perempuan tanpa kepala sambil bertanya, "Ada nampak kepala saya?" Pendengar Misteri Jam 12, ada juga penduduk yang ternampak wanita dalam keadaan berputus-putus terbang di antara blok-blok kuartus. Dan ada satu kejadian semasa itu yang berlaku di mana seorang wanita sedang membaca buku sementara menunggu suaminya pulang dari kerja. Selalunya shift malam akan tamat pada 12 malam. Lebih kurang dekat-dekat jam 12 tengah malam tersebut, wanita itu terdengar suara dari luar, seolah-olah orang dewasa yang cuba meniru suara budak kecil, sambil berkata, "Buka pintu, buka pintu."
Wanita itu menyangka bahawa suaminya sedang mempermainkan dia, bergurau, lalu menjawab, "Jangan kacau lah," sambil ketawa. Namun, apabila dia melihat ke arah tingkap, dia ternampak wajah perempuan seolah-olah ditekan ke tingkap sambil tersenyum melihatnya sehingga menyebabkan wanita itu pingsan ketakutan. Pendengar Misteri Jam 12 yang kami hormati sekalian, selain itu ada sebuah kisah yang sangat terkenal pada masa itu, di mana kes kecurian kerap berlaku, dan kisah ini memang melucukan jika difikirkan. Kes kecurian berlaku dalam kuartus polis. Disebabkan oleh itu, penduduk mula menubuhkan kumpulan yang akan meronda setiap malam untuk mengelakkan kes kecurian terus berlaku. Namun, kes kecurian terus berlaku akan tetapi tiada tangkapan berjaya dibuat. Hinggalah pada suatu malam. Dan untuk makluman, pada ketika itu telah berlaku gangguan bekalan elektrik. Beberapa penduduk yang bertugas hanya menggunakan lampu suluh. Dan secara tiba-tiba, semasa berjalan di tingkat 7, mereka ternampak seorang perempuan sedang merangkak di koridor. Curiga mereka terus mengejar perempuan itu. Yang peliknya, perempuan itu tidak berlari seperti biasa, macam orang lari dua kaki, tetapi berlari sambil merangkak. Mereka terus mengejar perempuan itu sehingga ke tingkat 2. Berani. Perempuan itu sampai ke hujung koridor, di jalan mati. Tiada tempat lagi untuk berlari dan memanjat paip lalu hilang. Dan menurut cerita, perempuan itu berkemungkinan pembantu rumah salah seorang penduduk yang dipercayai mengamalkan ilmu hitam. Dan kisah terakhir berlaku kepada seorang anggota yang bertugas shift malam. Juga kisah seram di kuartus polis. Beliau tinggal di tingkat 10 tetapi lift hanya sampai ke tingkat 9 sahaja. Maka perlu berhenti di tingkat 9 dan naik tangga ke tingkat 10. Disebabkan oleh itu, tingkat 10 hanya pada 2 unit saja yang berpenghuni. Dan pada malam itu, beliau pulang seperti biasa, jam 12 malam, naik lift dan tangga dan mula berjalan di koridor untuk menuju ke rumahnya. Dari jauh beliau ternampak ada 2 orang sedang berdiri di hadapan salah satu rumah yang tidak berpenghuni. Tiada pilihan, zaman itu belum ada handphone untuk minta tolong orang rumah. Beliau memberanikan diri untuk lalu juga di koridor itu. Setelah sampai betul-betul di hadapan rumah tempat mereka berdiri, beliau dapat melihat dengan jelas kedua-dua orang itu, seorang lelaki dan seorang perempuan. Mereka serba putih daripada pakaian hinggalah rambutnya. Lembaga perempuan itu memandang ke arah rumah, manakala yang lelaki memandang ke arah beliau. Beliau pun bertanya kepada lelaki itu, kerana dalam fikiran masih berfikir mungkin 2 orang ini manusia. Malu juga sekiranya lari lintang pukang tanpa sebab. Sebab dia tak tahu sama ada itu manusia betul ataupun makhluk jin. Lalu dia bersuara, korang datang kat sini dating ke? Hanya sekadar bertanya sama ada nak confirm sama ada itu manusia ataupun tidak. Sejurus sahaja ditanya, wajah lembaga lelaki itu berubah. Matanya terbeliak, mulutnya terbuka luas, lebih besar daripada wajahnya. Apalagi, larilah. Pendengar Misteri Jam 12, selamat bertemu kembali bagi mereka yang baru mendengar. Saya Dino Rahim bersama Syekh Zahurin yang berada di Konti Ria ini, yang akan memberikan reaksi beliau tentang kisah-kisah ataupun pandangan tentang mungkin persoalan mistik yang telah pun bermain di fikiran anda. Kita akan teruskan dengan kisah yang dikirimkan oleh pendengar kita dari Ani Adam. Alright. Kisahnya bermula apabila dia berpindah ke satu rumah baru lah kira. Masa saya baru pindah ke rumah ini, saya memang ada buat sedikit bacaan doa selamat dan juga ada pagar rumah. Maklumlah, di kawasan perumahan saya ini memang popular sangat-sangat dengan kisah-kisah yang menyeramkan. Setelah beberapa bulan tinggal,
bila waktu malam dinding di bilik tidur saya selalu ada bunyi hentakan. Padahal sebelah dinding bilik tidur saya kosong, tak ada rumah orang. Pasal rumah saya ni rumah corner. Kadang-kadang ada terdengar bunyi goli dan tarikan kerusi. Saya rasa kebanyakan rumah, bagi mereka yang tinggal di kawasan HDB, yang tinggal di tingkat 2, tingkat 3, kalau paling atas, kalau dengar juga goli, aku tak tahu nak cakap apalah pasti ramai, termasuk saya juga. Mungkin anda, ya, tarik kerusi, goli, lepas tu ada orang lari-lari. Waktu yang tak sesuai untuk bermain goli. 3 pagi, siapa nak main goli? Memang walaupun, katanya di sini, memang walaupun saya banyak mendengar cerita bahawa jikalau ada terdengar bunyi sedemikian, bermakna di dalam rumah ada gangguan. Tapi saya kuatkan semangat, tidak mahu peduli dan menakutkan diri sendiri, kerana saya rasa itu rumah saya dan tak ada apa yang boleh menakutkan saya. Tiap-tiap malam memang saya buka bacaan surah Al-Quran di ruang tamu dan di bilik tidur saya, untuk menenangkan suasana dan juga buat pelindungan saya sekeluarga. Suami saya bekerja shift. Satu malam sedang saya tidur bersama anak saya, kerana waktu itu suami bekerja malam, pintu bilik saya ibarat ada yang menghentak dan tendangan yang kuat. Mula-mula memang saya nak buka pintu, tapi bila fikirkan yang saya tinggal seorang, saya pun kata pada diri saya ni, ini rumah saya. Saya tak perlu takut, dan bacalah beberapa ayat suci dan terus tidur kembali. Perkara ini memang saya tak ceritakan kepada suami, kerana pada saya jika saya bercerita, macam saya berasa takut dan was-was pada rumah sendiri. Lagi satu kejadian, waktu itu suami saya ada di rumah. Sedang kami tidur, kami dikejutkan dengan bunyi seperti orang melontarkan seguni goli ke lantai. Dapat dibayangkan, bunyi dia kuat sangat. Untuk mengelakkan rasa takut, saya cuma berkata, apalah orang atas ni malam-malam ni main goli pula. Dan keesokan harinya, memang saya mesej jiran saya di atas, iaitu jiran saya, dan bertanya, kalau malam tadi ada budak-budak yang bermain, tapi dia kata bahawa bapaknya memang melarang budak-budak dari berbuat bising seperti selepas waktu isyak. Fikir terlalu banyak gangguan, saya pun minta tolong kenalan saya untuk membuat air bacaan untuk pagar rumah saya. Alhamdulillah, lepas tu segala bunyi, hentakan di dinding dan sebagainya telah pun hilang. Terima kasih Misteri Jam 12. Pendengar Misteri Jam 12 yang saya hormati sekalian, saya nak dapatkan pandangan daripada Syed Zaurin mengenai rumah yang bunyi goli, rumah malam-malam ada kena kerusi kena tarik, itu standard. Dan sebenarnya apakah itu? Okey. Apa yang kita alami termasuk saya sendiri bukan kata saya pun tak ada saya pun ada macam-macam bunyi. Kadang bunyi macam apa, tiba-tiba macam ada satu benda yang berat jatuh macam berdebu. Okey. Maka itu semua sebenarnya adalah jin yang berada di dalam rumah kita. Okey, sebagaimana yang diketahui Rasulullah sebut di dalam hadis ada 3 golongan jin. Satu yang terbang, okey, dan satu lagi jenis lagi yang mana dia boleh berubah rupa menjadi bentuk anjing ataupun ular atau bentuk haiwan lain. Dan yang satu lagi ni yang berpindah randah ni. Okey, jadi jin yang berpindah randah ni lah yang membuat bunyi-bunyi tersebut. Pasal apa? Mereka ni ada di antara jin ni dia tidak dapat terbang jauh. Dia jenis orang cakap dia domestic flight lah. Okay, dia bukan international punya. Macam Ifrit ni international. Jadi mereka ni semua kena domestik. Jadi dia pergi di antara satu tempat ke satu tempat lain dan mereka berehat. Okay, selepas itu mereka akan keluar. Okay, mereka tidak akan duduk situ, mereka akan keluar dan mereka berpindah randah. Okay, jadi sementara dia singgah kat rumah kita tu, okay, kita dengar bunyi macam goli. Sebenarnya itu bukan goli-goli menurut pengalaman saya berdialog dengan mereka, saya tanya. Okay. Sebenarnya yang bunyi goli itu apa? Dan mereka mengatakan pada saya, mereka mengatakan itu adalah mereka. Okay, mereka mengatakan mereka ni merangkak. Okay, macam kita berdiri di atas gravity, manakala mereka ni dia terbalik, dia merangkak ke atas ke siling. Okay, jadi mereka bergerak tu dengan pantas, maka mereka
kuku mereka tu mengeluarkan bunyi yang seakan-akan seperti guli. Okay, dan itu bunyi itu bukan datang daripada jiran kita. Dan pernah juga saya mengalami satu kes yang di mana gangguan seperti gini dah sampai orang cakap dah tak boleh kontrol, dah sampai involve authority sampai naik court turun court, dan akhirnya kedua belah pihak tak boleh lebih kurang mereka berpindah dan masalah tu tak selesai. Okay, kerana jin ni pasal kita pergi gaduh. Okay, apa yang kita boleh buat, macam contohnya tadi tu kita dengan kita baca ayat bacaan, dan mungkin ada kaedah-kaedah yang lain yang kita boleh buat untuk mengusir mereka ni keluar. Okay, dan satu daripadanya sebenarnya makhluk jin ni dia takutkan manusia, tapi oleh kerana kita takutkan dia, maka mereka menjadi lebih berani dan mereka menakut-nakutkan kita. Okay, jadi kalau kita dengar bunyi seperti gini, apa yang kita boleh buat, kita kuatkan semangat kita. Dan kita katakan pada mereka, kamu jangan buat bising, dan kalau boleh kamu keluar daripada rumah aku. Dan mereka akan dengar. Kenapa? Kita adalah khalifah. Jadi kita diberi akal. Kita boleh perintah dia, tapi kita tidak boleh mengawal dia. Dan insyaAllah mereka akan keluar. Dan itu, dan salah satu kaedah lagi, kita boleh baca ayat bacaan dan kita renjiskan di sekeliling rumah. Dan yang pentingnya kita kena kawal perasaan kita dan jangan biarkan fikiran kita yang menghantui diri kita. Kadang-kadang hantu ni tak seberapa, kita punya fikiran ni yang besar punya hantu. Dia akan menghantui kita. Dia akan kasih kita, macam sebagai contoh kita teringatlah bunyi-bunyi yang kita takut ni, dan kita teringat suasana pula. Kita tengok macam kegelapan tu macam ada dalam filem-filem yang kita pernah tengok. Jadi kita punya fikiran ni akan visualize, dia akan menghidupkan suasana tu, dan dia menambah lagi kita punya ketakutan. Maka kita dah dengar bunyi guli, saya rasa lain kali bukan guli dia lambatkan, mungkin benda-benda lain pun dia lambatkan. Jadi mereka akan tengok kita, kerana mereka dapat melihat kita daripada satu sudut yang jauh. Jadi kalau kita takut mereka, mereka akan jadi sombong dan mereka akan menambah lagi kerosakan. Dan pada pesanan saya tu, kita kalau dengar, kita buat tak tahu. Dan kalau kita berani, kita katakan pada mereka, insyaAllah. Tapi jangan takut, tapi jangan pula kita takut kita pergi sound dia. Kita kena kontrol lah. Kita cakap dengan dia baik-baik, aku perintah kau dengan nama Allah, kau keluar daripada rumah kami. Dan insyaAllah bunyi itu akan reda, mereka akan faham. Tapi jangan kita maki hamun dia. Kenapa? Mereka sebenarnya dia singgah untuk sementara, dan mereka akan pergi. Dan bila mereka singgah tu, mereka bukan satu, mereka ramai. Dan pernah saya bersihkan satu rumah ni, saya keluarkan lebih kurang dalam 285 ekor jin ifrit warna biru. Jadi mereka mendiami 3 bilik, 3 bilik tidur ni. Jadi bila saya keluarkan tu, bilangannya amat ramai, dan mereka yang buat bunyi-bunyi tu. Dan saya tanyakan mereka cakap mereka bukan nak ganggu, mereka hanya singgah sementara dan mereka akan pergi daripada sini. Dan itulah saya pesan kita, jangan takut makhluk-makhluk ini, kita takut pada Allah. Pendengar Ria 897 FM, kita kembali dengan kisah selanjutnya daripada seorang pendengar kita dari Indonesia, dari Riau katanya. Namanya Afriyadi Adha. Assalamualaikum Bang Din. Kali ini saya mau bercerita tentang kejadian beberapa bulan yang lalu. Waktu itu hari Isnin, sekitar jam 3 subuh pagi. Ketika saya sedang tidur, tante saya terbangun dan beliau ingin minum. Kebetulan kamar tidur saya berada di daerah dapur. Pada saat itu, tante saya, ataupun makcik tante, berada duduk dan maafkan saya sekejap. Bila saya keluar, okey baik.
Tante saya terbangun ingin minum. Kebetulan kamar tidur saya ini berada di daerah dapur. Pada saat itu dia melihat saya keluar dari kamar saya dan menuju ke depan rumah. Dan duduk di depan pintu depan. Jadi tante saya ini melihat apa yang ingin saya lakukan. Dia duduk, dia tengok aja. Iaitu saya sedang duduk di depan rumah. Betul-betul di depan pintu lah. Tapi yang buat saya heran pada saat itu, saya tak tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu saya tidur. Dan selama saya tidur, saya tak pernah ngigau berjalan. Jadi itu yang buat saya sangat heran, kerana tante saya bercerita pada keesokan pagi. Saya cuma bangun, duduk depan pintu, dan seolah-olah sedang menantikan seseorang di depan rumah. Terima kasih. Misteri Jam 12. Sekarang ini kita bersama Syekh Zahuri. Nak tanyalah, mungkin apa menurut pengalaman anda, ya, bagaimana seseorang itu yang tak pernah diceritakan oleh orang-orang lain? Sebab kalau kita tidur, kita tak tahu apa yang kita lakukan. Jadi ini pertama kali sleepwalking, dan dia pula sedang duduk di depan bilik, di depan rumahnya, di depan pintu lah, the main door, dan seolah-olah sedang menunggukan seseorang. Mungkin apakah reaksi anda tentang senario ini? Okey, ni waktu kita tidur, jadi kita punya roh ni keluar daripada jasad kita. Okey, dan apa yang jadi ni, ada gangguan daripada makhluk-makhluk halus ni, okay, dan ada kemungkinan yang tubuh tadi tu, okay, dimasuki, and, dia macam semi possessed, okay, di mana kerasukan tapi tidak fully kerasukan lah. Jadi mana dia gunakan tubuh kita tu dan digerakkan, dan kita bergerak menuju ke satu tempat yang mana dalam waktu tidur tu kita orang cakap dalam semi conscious state lah. Okey, dalam ni jadi alam bawah sedar. Jadi kita berjalan menuju ke satu tempat ni dan dibawa oleh makhluk halus ni. Okey, dan kita duduk di situ, dan kita pun tak tahu yang kita sebenarnya kita duduk di situ dan menunggu sesuatu untuk datang. Dan apa yang nak datang tu, itu kita tak pasti. Mungkin ada sesuatu makhluk yang ingin meresap di dalam tubuh. Kerana dalam waktu tidur tu kita boleh juga mengalami kerasukan. Okey, bukan semestinya di dalam keadaan sedar. Kerana waktu kita tidur tu, tubuh kita tu ibarat macam satu vessel yang kosong. Okey, jadi dia bergantung pada kekuatan kita punya semangat kita, spiritual kita. Jadi bila makhluk ini datang, okey, itu kadang-kadang kita ada macam kita sedar macam ada sesuatu yang berlaku, dan kita boleh bacakan surah-surah atau kita boleh lafazkan kalimah-kalimah bergantung pada kekuatan diri kita. Okay, dan bila kadang-kadang jiwa kita kosong, maka makhluk ini akan ambil alih dan digunakan tubuh kita itu untuk melakukan sesuatu. Dan ada masanya kita tanpa sedar kita boleh melakukan sesuatu seperti macam pemujaan atau penyembahan tanpa kita sedari, untuk menerima sesuatu makhluk datang untuk ambil alih. Dia macam dia panggil interchange. Jadi proses yang kita lalui itu dalam sleepwalking ni, tidur dalam saat kita berjalan tu, okay, tubuh kita tu ibarat macam is a channeling process, channel. Okay, jadi satu saluran untuk makhluk lain masuk dalam tubuh kita tu dan menggunakan perantaran tubuh itu untuk melakukan sesuatu. Okay, sama ada dia nak ambil alih kita oleh kerana sebab-sebab tertentu, atau mungkin kita ada mempunyai ciri-ciri yang dia cari untuk dia melakukan sesuatu pada diri kita ini. Itu daripada pendapat saya. Baik, kita akan teruskan dengan satu lagi kisah dari pendengar kita ini. Bukan nama sebenar, dia segan untuk berkongsi namanya. Kita panggil dia Ida sajalah. Terima kasih Ida di atas perkongsian anda. Kejadian ini berlaku di rumah saya sendiri. Saya ini ada satu perangai yang suka sidai baju pada sebelah malam. Satu malam tu sedang saya asyik sibuk sidai baju di ampaian di belakang rumah saya.
Sedang saya sedar baju macam biasa, di atas bumbung rumah jiran saya terlihat seorang sedang mencangkung memerhatikan saya. Gelap orangnya. Saya sangka pencuri. Lalu saya panggil suami saya. Suami cepat-cepat suruh masuk dan tutup pintu. Waktu tu bila saya tulis mula, di atas bumbung, susuk hitam itu mengeluarkan satu cahaya merah dari matanya. Dan saya tahu itu bukanlah manusia. Pendengar Ria 897 FM, sambil-sambil kita layankan anda dengan kisah-kisah seram, kami sajikan anda dengan lagu-lagu rock selama 2 jam kerana konsep kami dalam Misteri Jam 12 adalah konsep yang mana kami membawa anda yang minati lagu-lagu rock. Okey, dan sedikit promosi sebelum kita teruskan dengan kisah selanjutnya. Bagi mereka yang minati rock, okey, tahun 80-an, ayo sama-sama kita gegarkan The Theatre at the Mediacorp pada hari Sabtu 26 Mac 8 malam. Ayo sama-sama. Tiket-tiket harga $38, $28 dan $18 anda boleh dapatkan di Sistik. Okey, lagu-lagu 80-an rock semuanya, khas untuk peminat-peminat seperti anda yang minat lagu rock apa tu. Dari pendengar kita, kita panggil dia AK lah AJK. Alright, AJK. Macam ahli jawatan kuasa. Selamat malam Din dan pendengar Misteri Jam 12. Kisah ini berlaku kepada jiran saya. Kita panggil dia Cik Ida. Pada tahun awal 90-an. Masa tu kawasan Tampines taklah macam sekarang. Dahulu dikelilingi estate adalah hutan. Oh, dulunya hutan lah, kebanyakan hutan. Cik Ida sedang hamil anak yang kedua masa tu. Dan pada kehamilannya, dia sukar untuk tidur pada waktu malam. Cik Ida juga suka berdiri di tingkapnya sebab mahukan fresh air. Tapi pada malam berikut, sedang Cik Ida berdiri, dia terperasan bahawa ada seorang wanita yang sedang berjalan di kapak rumahnya. Cik Ida pun berasa agak hairan dan berkata di dalam hatinya, apalah budak perempuan ni bikin malam-malam macam ni. Seorang-seorang pula tu. Selepas saja dia berfikir begitu, perempuan itu pun berdongak ke atas melihat Cik Ida dan tersenyum. Cik Ida ni pun terperanjat lalu melangkah belakang dan berkata, takkan dia tahu apa yang aku cakap? Cik Ida pun mengambil keputusan untuk masuk tidur. Sedang Cik Ida hendak tutup langsir, dia cuba melihat ke bawah sekali lagi. Nak tengok-tengoklah sama ada wanita tu ada lagi kat bawah ataupun tidak. Tapi wanita tersebut masih lagi berdiri dan melihat ke arah Cik Ida waktu tu. Bayangkan, pendengar Misteri Jam 12, kejadian ini dengan sekelip mata wanita tersebut terbang straight up first and forward towards the window dan berkata, "Kau panggil aku?" Cik Ida terperkit dan pingsan. Sekian Misteri Jam 12. Bersama saya Syed Zaurin. Dan mungkin apakah komentar anda tentang kisah daripada AJK ni? Okay, daripada kisahnya tu kita dapati kadang-kadang kita berkata-kata dalam hati okay, makhluk ni dia dapat rasakan pasal apa, dia benda yang halus dan dia pun boleh scan kita, dia boleh tengok kita daripada jauh dan dia tahu apa yang kita rasakan atau apa yang kita niatkan dan dia dapat rasakan. Okay, mungkin tidak tepat tapi dia boleh sikit lebih kurang dia boleh tahu dia. Kadang-kadang sebagai saya kasih contoh waktu kadang-kadang kita merawat ni, kadang-kadang dia tahu tu apa yang sebenarnya kita ni sama ada berani atau kita tidak berani, sedangkan kita tak lafazkan. Mungkin dan pernah saya tanya dia, macam mana kau tahu? Dia cakap aku nampak apa yang kau tak nampak. Okay? Jadi dia cakap dari situ dia beritahu yang sama ada ni kita ni macam cuba nak kawal perasaan kita ataupun kita ni sememangnya kita ni berani.
Nah, sama macam kes ni ya. Jadi mana ada kita kadang-kadang kita macam kebetulan kita boleh parallel lah. Ni dikatakan telepati. Okay, dia dapat membaca apa yang kita ni daripada cara telepati. Okay, sebagaimana macam tukang sihir dia menghantar jin dia tu, dan waktu kita berdialog dengan jin ataupun dengan tukang sihir tu, dia boleh berkata-kata sedangkan jasadnya tu ada di tempat yang jauh. Okay, dan cara dia berkata-kata tu, mana dia boleh dengar pertuturan kita dan dia boleh membalas dengan tepat. Okay, cara dia mendengar tu dipanggil clairaudience. Okay, ability to listen from far. Dan cara dia bertutur tu dia menggunakan cara telepati. Okay, mana dia tidak perlu cakap, tidak perlu pekik, sekadar secara diam atau secara sir, maka dia boleh dapat membaca apa yang dia nak cakap. Okay, dan telepati, dan maknanya dia boleh dari tempat sudut yang jauh tu dia boleh berbicara dengan kita. Sama kes ni macam yang Cik Ida ni, dia berkata-kata dalam hatinya tapi dia melihat wanita itu, dan wanita itu dalam masa yang sama dia bukan makhluk seperti manusia, dia makhluk halus. Mungkin dia sudah nampak dan dia perhatikan, kerana daripada pendapat saya makhluk itu adalah pontianak. Okay, dan dia akan tengok daripada ujung mata, dan cara mereka tengok tu adalah sangat tajam. Okay, jadi dia merenung kita tak perasan daripada ujung mata, dan dia tahu ada orang sedang memerhatikan, dan daripada rupa kita tu dia dapat membaca yang kita sedang mengatakan sesuatu tentang dia. Okay, dan waktu yang dia melihat yang kali kedua, mana orang ini sungguh-sungguh nak mencuba, okay, maka dia menerkam daripada bawah tu, dia terbang ke atas dan dia bertanyakan, mana adakah kita ni berhajatkan kepada dia. Dan oleh kerana orang ini dia pada dia setakat macam ada doubts, ada macam tanda tanya, kenapa ni. Jadi benda ni menerpa dan dia tidak bersedia menghadapi itu, sebab dia pingsan waktu itu. Dan kalau diizinkan Allah, makhluk ini boleh meresap dan merasuk, tapi dia tidak berlaku kerana apa? Tidak ada izin daripada Allah. Terima kasih Syed Zaurin. Sama-sama. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum Din dan semua pendengar Misteri Jam 12 daripada Tom Diki, yang mana beliau ingin berkongsi pengalaman yang tak dapat beliau lupakan buat selama-lamanya. Saya dan isteri sebenarnya tinggal di kawasan perumahan beduk. Ada satu bilik saja yang memisahkan kami. Di kawasan ini sungguh terkenal dengan bomoh-bomoh yang handal-handal, dan salah satu bomoh itu tinggal beberapa lantai di bawah flat mertua saya yang menetap di tingkat paling atas. Waktu kami masih bertunang, saya selalu terselempak dengan bomoh ni dalam lift. Dia suka pakai baju batik, kulitnya sawo matang, matanya sentiasa merah dan selalu isap kretek, tidak pernah lepas dari jarinya. Bila terserempak, beliau akan merenung kami berdua tanpa berkelip, dari tingkat 1 sampailah tingkat 12. Perkara ini membuat saya kurang selesa lah. Pada suatu hari saya ambil keputusan untuk bertanya bomoh tersebut dan memberi amaran agar hentikan tu semualah, kerana kami tak comfortable, tak selesa. Sebelum bomoh itu keluar, dia berpusing dan memberitahu saya supaya berhati-hati masa bersanding nanti. Waktu hari bersandingan, keluarga kami sibuk melayan tetamu dan saudara-saudara dari Malaysia. Jemputan seperti dijangka, orang terlalu ramai dan makanan harus dimasak dengan baik, dan harus dimasak lagi sebab orang ramai datang. Alangkah terperanjat, nasi seperiuk tak masak dan pelamin di bawah blok tumbang. Tanpa angin ataupun ribut, tak hujan tak apa, tiba-tiba tumbang. Masa tu saya susah dapat menyangka akan perbuatan. Adakah itu perbuatan khianat ataupun memang coincidence?
Tetapi atas pertolongan orang-orang yang berpengalaman, perkara itu berjalan dengan lancar dan tiada lagi gangguan. Selepas majlis tamat, saya dan isteri begitu penat, lebih kurang jam 11.45 malam. Setelah mengucapkan selamat malam pada ahli keluarga yang tak sempat pulang ke Malaysia kerana keletihan, mereka tidur di ruang depan rumah. Kira diorang tidur kat rumah diorang lah, keluarga Malaysia ni, sebab tak sempat balik. Rumah 3 bilik menghadap dan tengahnya stor. Selepas saya menukar baju dan berbaring di sisi isteri saya menyuruh dia tidur dan jangan buka mata kalau ada bau-bauan yang teramat ganjil atau terdengar suara yang kasar. Masa saya baru hendak tidur, saya bagai tersentak, seperti dikejutkan oleh satu tangan yang kasar. Bila saya cuba gerakkan badan, tak langsung dapat bergerak. Kira dia dah tak boleh gerak lah. Saya hanya mampu menjeling dan alangkah terperanjatnya saya di sebelah katil saya ada lembaga hitam yang hodoh dan baunya amat tidak menyenangkan dan lidah terjelir, matanya merah. Dengan apa kalimah yang saya tahu, saya dapat menggerakkan tangan kiri saya seperti mau menangkap tangan makhluk itu, namun lembaga itu langsung hilang dan sekaligus di luar pintu bilik saya terdengar hilayan yang amat menyeramkan, diikuti bunyi letupan yang kuat. Isteri saya apalagi, dia melompat melepasi saya dan katil, terus lari masuk ke bilik ibunya dan menceritakan apa yang berlaku. Selepas itu ibu mertua saya mengaji, membaca ayat Quran dan saya pun melakukan solat. Sehingga sekarang suara hilayan wanita itu, lembaga itu masih segar di minda saya. Terima kasih. Misteri Jam 12. Pendengar Biar 897 FM, waktu sekarang 1.20 pagi. Selamat pagi dan diharapkan agar anda segar bersama kami dan juga anda gembiralah dengan lagu-lagu sajian yang telah pun kami berikan kepada anda pada setiap malam, lagu-lagu rock untuk anda. Okey, saya ada satu kisah ni, kisah panjang saya tengah cari ni. Ada pendengar kita panggil dia Azman, ya. Banyaknya Azman cerita. Baik, kisah ini. Terima kasih Azman. Assalamualaikum para pendengar Misteri Jam 12. Saya ingin menceritakan suatu kejadian yang pernah berlaku kepada saya di dalam rumah saya di Hougang. Pada masa itu keluarga saya sedang bercuti dan hanya tinggal saya seorang di dalamnya. Bukan lazimnya kerana jikalau saya di dalam rumah bersendirian, saya boleh dapat rasakan yang saya bukan keseorangan. Bukan sekali ataupun dua, kerana ia sering berlaku. Jadi saya rasa dah season lah. Kejadian ini berlaku kepada saya apabila saya sedang beristirahat di bilik saya. Pada masa itu keluarga saya bercuti, jadi saya tidak fikir yang perkara-perkara yang negatif. Akan tetapi pada tika dan saat itu saya ternampak mak saya kat rumah, padahal dia sedang bercuti. Jadi saya tanya, Mak bercuti kan? Tapi lembaga tu senyap sahaja, diam sahaja. Para pendengar Misteri Jam 12 yang saya hormati, jadi saya tak percaya dengan apa yang saya telah nampak, kerana saya tahu di rumah ni selalu sahaja dibacakan Quran, solat sama-sama, solat jemaah. Namun pada masa yang sama, saya tetap apabila rumah saya ataupun saya bersendirian di rumah, saya akan rasa ada makhluk lain juga yang duduk serumah dengan saya. Itu yang selalu saya ingat. Walau bagaimanapun saya akur, ya, makhluk yang diciptakan Allah ini yang tidak dapat dilihat, makhluk halus ni tetap ada. Dan saya anggapkan ini sebagai cobaan. Kita bersama Syekh Zahurin sekarang ini dan bagaimana reaksi anda, pendapat anda tentang kisah yang dihantar oleh Azman tadi? Okey, daripada kisah yang diceritakan oleh Azman, kita dapat lihat di sini mana makhluk halus ini dia boleh merubah diri mereka, mereka boleh shift dan ambil berupa bentuk salah satu anggota di dalam keluarga kita, sedangkan anggota keluarga kita tu tidak ada di rumah. Okay, dan
tujuan mereka buat begitu ialah untuk menakut-nakutkan kita. Dan jikalau kita tidak termakan dengan cara kaedah dia menakutkan kita tu, misalnya kita berdiri di belakang mereka atau di hadapan mereka, kita katakan dengan nama Allah, aku perintah kau keluar daripada sini. Okay? Dan dia akan pergi dan berlalu. Dan jikalau kita memperlihatkan, mempamerkan yang diri kita itu dalam keadaan yang takut kepada dia, maka dia akan merasa diri dia lebih kuat. Okay? Dan salah satu yang berlaku ini, jin ini, okay, yang kita sering kali adalah jenis yang dipanggil shadow people atau bayangan hitam. Mereka yang suka duduk di rumah dan mereka akan mengambil bentuk seperti ahli keluarga kita. Dan ada kala kita lihat mereka duduk di dapur atau mereka berdiri, dan mereka seakan-akan sama seperti ahli keluarga kita. Tapi kita tahu yang ini bukan salah satu kita punya ahli keluarga. Okay, tujuan mereka ialah untuk menakut-nakutkan kita. Dan mereka memang mendiami rumah kita. Okay, jadi untuk mengusir dia keluar, bukan kata sekadar kita buat amalan atau kita buat ini. Kita perlu berani. Kerana kita hanya bertakwa kepada Allah, takut hanya pada Allah dan bukan pada lainnya, bukan pada makhluk ciptaannya. Dan kalau kita takut selain pada Allah, maka ia tidak akan beri kesan apa-apa. Walaupun kita rajin membaca Quran, rajin melakukan amal ibadah yang lainnya. Jadi kita perlukan satu kekuatan dalaman, mana kita berani menghadapi. Bukan kata kita sombong atau bongkak, kita nak menunjuk-nunjuk, tidak. Maknanya kita harus mengatakan pada diri kita, ini rumah kita, ini hak milik kita. Kalau kita dah takut duduk di dalam rumah, dekat luar rumah pun kita lagi takut, jadi kat mana kita nak duduk? Okay? Jadi kita harus mempertahankan. Dan ini akan menjadikan masalah. Kerana apa? Bila kita, sebagai contoh, kita keseorangan di rumah, dan kita pula ni takut duduk di rumah kerana kita pernah melalui pengalaman-pengalaman yang mentraumakan kita, dan kita sering teringat-ingat dan sering terpandang-pandang. Dan bila kita takut duduk di rumah, kita duduk di luar rumah, lagi kita takut. Pasal dekat luar rumah tu lebih banyak jin. Yang dekat rumah ni seko je ni satu ni. Okay, jadi apa kata kita perambat dia keluar? Dengan cara apa? Dengan cara kita beranikan diri kita, dan kita berhadapan dan kita perintahkan dia keluar. Kerana ini adalah rumah kita, ini adalah hak kita. Dan kalau kita sendiri takut nak mempertahankannya, siapa yang nak mempertahankan? Okay, dan saya pernah handle satu kes yang di mana seluruh ahli keluarga duduk dekat rumah, di bawah rumah. Okay, di bawah, maksudnya di void deck lah. Jadi saya tanya kenapa tak naik, dia cakap takut. Sedangkan yang mereka ni ada 5 orang anggota. Okay? Jadi yang kat rumah ni ada 1. Okay? Jadi 1 ni lebih kuat dan lebih mengerikan daripada yang 5 ni. Patut yang 5 ni pergi kejar yang 1 ni. Okay? Pastikan dia keluar. Dan dia duduk dalam rumah. Jadi itu saya cakap, jadi sekarangnya ni 5 ni nak pergi bilik air pun nak kena berlima. Nak masuk satu bilik ni pun nak pergi berlima. Tak berani nak pergi seorang-seorang. Jadi saya cakap kita harus kuatkan semangat kita, dan kita kena beritahu makhluk ini keluar daripada rumah kita. Ini adalah hak kita. Kalau kita tak berani nak melakukan tu, siapa? Jadi di sini saya nak beritahu, makhluk ini tujuannya ialah untuk mengganggu, dan mereka ini ada dari jenis yang berpindah randa. Mereka yang akan melakukan yang mereka akan agitate. Mereka akan takut-takutkan kita. Mereka akan memberikan kita masalah. Jadi kita kena mempertahankan daripada makhluk ini. Jikalau kita tidak mahu, masalah itu akan menjadi lebih kronik daripada itu. Ini hak kita. Kita harus pertahankan dan kita harus perjuangkan. Terima kasih. Kisah selanjutnya daripada Izhar Zul. Assalamualaikum pendengar Misteri Jam 12. Saya ingin menceritakan kisah yang terjadi kepada saya. Kisah ini terjadi pada tahun lepas. Ketika itu bekalan elektrik terputus. Saya sedang mendengar Misteri Jam 12 waktu tu. Tak salah saya, kalau tahun lepas antara Casey ataupun Zah Ismail yang sedang mengelolakan rancangan Misteri Jam 12.
Tiba-tiba saya terdengar bunyi cakaran tikar. Tikar dicakar. Saya tidak berfikir apa-apa tentang cakaran itu, mungkin kucing. Tetapi cakaran itu makin lama semakin kuat. Saya memberanikan diri untuk menyuluh handphone ke tikar tersebut. Para pendengar misteri jam 12. Alangkah terperanjatnya saya apabila saya terlihat seorang wanita sedang merangkak sambil mencakar tikar tersebut. Muka wanita itu yang berlumuran darah memandang tajam ke arah saya. Wanita itu hanya mempunyai satu mata sahaja. Setelah saya baca-baca apa yang patut, wanita itu pun hilang dari pandangan. Para pendengar Ria 897 FM bersama Syekh Zahurin di sini, dan saya teringat dengan banyak kes-kes yang melibatkan tentang orang mendengki gerai-gerai. Dan ada beberapa yang saya pernah dengar daripada kisah perkongsian pendengar kita mengenai ada satu pak tu, dia kedai dia memang popular, kedai dia laku. Tapi ada satu hari tu, seperti biasa, dia buka macam biasa. Lebih kurang jam 9 pagi, 10 pagi, orang dah mula hanya lalu saja kedainya. Orang dah tak nampak, dikaburkan mata pelanggan-pelanggan yang selalu datang. Dan dia perasan setelah seminggu straight dia buka kedai, orang tak datang. Tak macam dulu yang selalu orang beratur bangsa panjang punya. Dan setelah seminggu berlaku, kedai dibuka pada minggu seterusnya, baru orang datang. Dia cakap, kau tutup kedai? Para pendengar Ria 897 FM bersama Syekh Zahurin di sini, dan saya teringat dengan banyak kes-kes yang melibatkan tentang orang mendengki gerai-gerai. Dan ada beberapa yang saya pernah dengar daripada kisah perkongsian pendengar kita mengenai ada satu pak tu, dia kedai dia memang popular, kedai dia laku. Tapi ada satu hari tu, seperti biasa, dia buka macam biasa. Lebih kurang jam 9 pagi, 10 pagi, orang dah mula hanya lalu saja kedainya. Orang dah tak nampak, dikaburkan mata pelanggan-pelanggan yang selalu datang. Dan dia perasan setelah seminggu straight dia buka kedai, orang tak datang. Tak macam dulu yang selalu orang beratur bangsa panjang punya. Dan setelah seminggu berlaku, kedai dibuka pada minggu seterusnya, baru orang datang. Dia cakap, kau tutup kedai? Dah seminggu aku tak nampak. Padahal memang kedai itu terbuka. Jadi bagaimana reaksi anda ataupun pandangan anda tentang perkara ini? Perkara ni memang berlaku. Sering kali saya dipanggil untuk membersihkan kedai, yang mana kedai itu ditutup daripada pandangan orang ramai. Dan waktu saya tiba tu, saya tidak terus pergi ke kedai tu, dan saya akan lihat daripada jauh lah, sama ada kedai ni memang betul ditutup, ataupun orang cakap dia punya cara dia, etika jualan dia tu, atau lauk-lauk yang dipersembahkan tu kurang menarik. Dia ada dua lah. Jadi saya cenderung ambil kepada yang mana persembahan lauk pauk dia tu, atau cara dia menyambut customer tu kurang menarik lah. Dan yang keduanya baru saya akan sentuh bab sihir ni lah. Dan apa yang saya dapati kalau macam kes sihir ni, kedai mereka akan kelihatan macam malap daripada jauh, dan dibandingkan dengan kedai-kedai yang bersebelahan tu, dan kita nampak kedai ni macam seolah-olah macam tidak ada orang di situ. Dan mainkan macam mereka ditutupkan pandangan mata, dan mereka akan berhenti lihat, dan mereka tengok macam dekat showcase tu macam kosong, tak ada apa-apa, dan orangnya macam tidak ada, macam kedainya tidak buka lampu, macam malap. Dan mereka akan bypass kedai ni dan pergi kedai yang lain lah. Jadi bila saya datang dan saya cuba merawat kedai tu, dan saya dapati ada, kalau kita lihat ada macam bekas, macam bukusan yang dicampakkan daripada sebelah kedai ataupun daripada belakang ditanam. Dan kita cari, dan ada macam sesuatu yang mereka lakukan, sama ada mereka menyiram menabur atau tanah, atau
menabur garam dan seumpamanya, atau air tertentu yang telah dijampi. Okey, dan mereka lakukan ini kerana mereka takut yang mana orang ini akan mengambil keuntungan yang banyak, dan mereka yang bersebelahan ni akan rasa macam rugi. So mereka akan membuat sihir dengan cara menutup kedainya, biar kedainya tak laku, biar kedainya tutup. Dan bukan itu aja, malahan tuan punya kedai tu juga disihir sehingga sakit sampai to the extent nanti pekerjanya semua tak boleh kerja dekat kedai tu. Semua akan ditimpa macam-macam masalah. Macam bengkak tangan, tiba-tiba tak boleh angkat tangan, kaki tak boleh bergerak, tak boleh berjalan, dan akhirnya kedainya akan tutup. Ini memang berlaku, dan banyak kes yang macam gini yang saya tangani. Dan tidak cukup di situ, mereka akan kerjakan sampai di rumah. Maknanya rumah tu akan jadi huru-hara. Bukan setakat kedai aja, di rumah pun mereka akan kerjakan. Dan kalau mereka jual-jualan tu, nanti orang yang beli, misalnya orang take away bungkus, nanti bila buka, nanti makanannya ada ulat, berulat makanannya, seolah-olah macam makanan semalam. Akan keluar maggot yang kita akan lihat. Dan ini semua tanda-tanda mana kedai ini telah disihir. Dan siapa yang makan di situ akan mengalami sakit perut, akan kena diarrhea. Dan ini akan menyebabkan kedai ini akan ditutup. Ini salah satu tujuan dia. Dan ini berlaku juga di Singapura. Bukan kata Singapura ni tak ada, Singapura ni pun ada juga. Selagi namanya manusia punya nafsu dan punya keinginan, maka benda-benda sihir ni akan berlaku. Yang jahat ni bukan jin, yang jahat ni manusia. Manusia ingin menghancurkan manusia lain dengan menggunakan perantaraan jin. Dan itu adalah satu pekerjaan yang terkutuk. Kenapa? Jin ini ingin membalas dendam pada manusia, dan kita memberi laluan dengan kita bekerjasama dengan mereka. Kita ingin merosakkan manusia yang lain. Kita tarik jin ini untuk bekerjasama dengan kita, dan pastinya mereka akan setuju. Baik, terima kasih Syekh Zaurin. Dan satu lagi kes mengenai tabur pasir. Ya, pandangan anda tentang pasir, kenapa digunakan pasir, ingredientnya pasir untuk dijadikan sebagai salah satu bahan untuk sihir ataupun sebagainya. Kenapa pasir? Pasir itu bukan pasir sembarangan. Pasir itu datang daripada kubur. Jadi maka ditaburkan di situ. Maka orang ini, pasir ini telah dijampi, dibacakan mantra. Jadi bila dia maksudnya bukan sebarang pasir, ataupun pasir yang dulu-dulu yang kita ingat ya, waktu kita bermain di playground dulu, ataupun pasir pantai biasa. Bukan. Pasir ni dia telah dijampi dan dibaca, dan ditaburkan di situ. Maka siapa yang terpijak bagi orang yang ditujukan itu, maka dia akan terkena sihir. Salah satunya dipanggil sihir yang kita pijak, tu. Dan maka kita akan kena sihir tu, dan kita akan mengalami masalah seperti mana kaki kita tiba-tiba tak boleh bergerak, tiba-tiba bengkak. Dan kita akan mengalami masalah-masalah yang lain, masalah-masalah medikal yang lain, dan kita sangkakan itu adalah masalah medikal. Sebenarnya kita telah terpijak bahan-bahan sihir. Dan mereka tabur benda-benda ni bukan sekadar di rumah saja, maka di pejabat pun ada. Dan ini yang selalu digunakan adalah tanah-tanah kubur, dan mereka menggunakan perantaraan jin daripada kubur. Nanti jin-jin ini akan datang, menghantui orang ini. Dan orang ini akan ingat mati lah, nampak supaya macam pocong lah, macam hantu bungkus lah, semua hantu-hantu yang ada di kubur sana. Dan bukan sekadar pasir yang menjadi bahan, mereka gunakan juga minyak. Ada orang cakap minyak Cina mati lah, akan disapu di dinding, dan mengakibatkan keluarga tu akan menjadi huru-hara, akan bertengkar, bergaduh sesama sendiri. Suami isteri tu sama akan sering ada banyak salah faham, dan mereka renjiskan taburkan garam, mereka akan renjiskan air, mereka akan sapukan minyak,
mereka akan asapkan rumah tu. Macam-macam cara, macam-macam kaedah. Bukan sekadar apa pasir je. Dan pasir ni, dan kebanyakan kita macam kita fikir pasir bertabur, jangan ada orang bawa pasir tertumpah ke, kita pun main pijak tak kisah. Tapi kita jangan, apa yang ada benda yang pelik selalu tak ada, tetapi bila tiba-tiba ada, kita jangan ambil remeh. Okey, ambil penyapu. Dan tak semestinya penyapu lidi lah. Orang kita ni selalu standard lah, mesti penyapu lidi. Penyapu plastik pun boleh. Baca Auzubillah dan sapukan. Atau kita ada air, kita ambil air tu, kita bacakan ayat kursi contoh, kita bacakan dan tiup di air, dan kita batalkan sihirnya tu, dan kita sapu ke tepi. Dan jangan sentuh dengan tangan, dan jangan pijak dengan kaki. Kita harus hati-hati. Dan terutama orang apabila rumah itu banyak tanam-tanaman, okey, dan kita kena perhatikan tanaman kita. Kalau tanaman kita ni sering mati, ataupun kita rasa macam ada sesuatu yang tak kena, tanah itu kering, kita kambus tanahnya tu, dan lihat kadang-kadang ada banyak surprise di dalamnya tu. Ada macam-macam bahan-bahan yang pelik. Tapi yang pastinya Mas 916 tak adalah benda yang kita tak nak yang ada. Ni semua elemen-elemen sihir ni. Kami ucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran Syekh Zahurin pada setiap hari Selasa dan hari Selasa 12.30 malam hingga kini. Kedai pun dah tutup, dan kami akan bertemu pada minggu hadapan dalam ruangan Misteri Jam 12. Kita doakan panjang umur dan berikan kesihatan supaya dapat berkongsi ilmu kepada pendengar-pendengar kita yang lain. Terima kasih, dan kita akan jumpa esok bersama saya Din Nur Rahim dalam ruangan Dangerous di Ria FM 897 dan juga Misteri Jam 12. Saya pulang dulu. Goodbye.